Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang Puan Siti Aisyah, Saudara Kamarul Yunus. Doa saya anda sentiasa sihat walafiat bersama family, dan yang mana baru habis bekerja, Alhamdulillah anda telah pun melaksanakan tugas dengan baik. Yakin saya, saudara. Ya, Saudara Hajah Comel-Comel, Raja Syahrizad, apa khabarku? Moga sihat. Saudara Fazil, ya, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Cuaca di Pulau Pinang panas katanya. Terima kasih melaporkan dari Pulau Pinang. Saudara Muhammad Fauzir, apa khabar? Saudara Cik Zainon, Saudara Muhammad Johari, apa khabar sahabat? Begitu juga Saudara Bunga Yan, salam dan selamat petang. Saudara Haji Baha, Saudara Muhammad Johari, sahabat kita Saudara Berbisan, Saudara Puan Hajah Comel-Comel, Saudara Muhammad Paridun Tukiman, apa khabar sahabat? Doa saya anda sihat. Saudara Kutaro, Hajah Comel-Comel, begitu juga dengan Juragan Gemilang dari Kemunting, Perak. Tak tahu cuaca sana hujan ke apa ke, tak tahu saudara. Saudara, begitu juga Puan Ramlah Mat Jadi, Puan Noriah Arsyad, Waalaikumsalam. Puan Ramlah Mat Jadi, dia kata di Batu gelap. Hari nak hujan lah tu. Musim sekarang ni saudara. Puan Selamah Yusof di Kuala Pilah panas dan berjerubu. Panas. Saudara Wan Syarudin, Saudara Puan Nuraini, Saudara Sayub Ayub dari Manong, Perak. Saudara ni Asmah. Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Saudara Kutaro, apa khabar sahabat? Saudara Adani Ibrahim, Saudara Basri Kadir, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Terima kasih hadir setiap kali saya memberi pencerahan. Saudara Edi Tahir, Ipoh berarak mendung, awan kelabu katanya. Saudara Maksu dari Bukit Mertajam, Puan Mazaniah, Cikgu Ubay, saudara, gitu juga dengan sahabat kita Atuk Ryan. Kenapa begitu? Siapa yang berbohong tu? Saudara Atuk Ryan, jangan marah. Saudara Lim Kim Lun, bagi saya lah, kalau kita rasa tak senang dengan apa yang dilontarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, kita dengar, tapi janganlah kita mengatakan dia berbohong, saudara. Bohong ni banyak cerita. Datuk Ryan, dia kata saya pun macam PM juga, buka mulut saja bohong. Bila masa saya berbohong? Datuk Ryan, berhati-hati dengan kenyataan anda. BKSTL, topik petang ni cerita berpantun. Berpantun saudara. Saudara Lim Kim Lun, Umi Nuriah, saudara Bike Towing, Pak Jebat katanya. Dia kata telur grade C tak ada di Jerantut. Hanya grade B dijual dengan harga RM15 satu papan. Ya, Saudara Basri Kadir, salam pencerahan. Adam Aiman. Saudara Roslita. Semoga sihat. Edi Tahir. Sebab tu dia kata dah tua lah tu. Sebab itu dia selalu marah. Itu keadaannya saudara. Saudara Alias Muhammad. Rio Shop katanya. So Zamarian Yusof, Waalaikumsalam. Saudara Syah Adik, pemimpin pembohong itu tidak layak jadi pemimpin, betul kalau pembohong. Jadi bagaimana kita nak menterjemahkan pembohongan itu? Dia kalau bohong tu, hari ni saya janji bagi anda RM10, besok tak bagi. Saudara Izzuddin, kita kalau boleh tak baik kita katakan orang tu bohong, sebab bohong adalah antara sifat-sifat munafik. Ya, Saudara Syah Adik. Saya, Elias Muhammad, saya kalau boleh, Saudara Izzuddin, kalau boleh, janganlah kita mencari masalah dalam hidup kita ini. Kita kalau boleh, kita carilah kedamaian. Ya, Madam K, saya selalu mengingatkan anda, kalau boleh kita mencari kedamaian. Itu yang kita cari dalam hidup ini. Hidup tak lama, saudara. Saudara Syah, Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang. Ya.
Hidup ini, saudara Zamarian Yusof, hidup tak lama kita ni sebenarnya. Waktu berjalan begitu pantas. Lihatlah hari ni, saudara fikir, lelaki ni kalau dah tua jarang marah. Tapi kalau dia monopos memang cepat marah. BKSDL siapa pula yang monopos, saudara. Janganlah, tak usah kita sebut yang muka-muka, saudara, tak baik. Bagi saya lah, saya selalu mencari sahabat. Saya tidak mencari musuh. Ya, Saudara Hai Nizam, saya suka kalau dapat menyantuni pandangan-pandangan yang bernas supaya dapat perkongsian kita bersama. Itu matlamatnya. Saya Edi Tahir dia kata, "Ui, mata biru hari ni." Siapa yang mata biru? Tak tahulah saya. Ya, Puan Syarifah Hafifah, Tuan Azman, Saudara Yeni, Abiha, Saudara Marikan Ketam katanya. Berhati-hati kalau nak cakap betul, saudara. Berhati-hati. Jangan kita mengeluarkan kenyataan yang kadang-kadang boleh menyinggung perasaan orang. Bila kita menyinggung perasaan orang tak pasal-pasal, buat dosa kering. Kalaulah kita masih panjang usia, boleh juga kita minta maaf. Kalau tak sempat macam mana? Jadi pada teman-teman, sahabat-sahabat saya menggalakkan. Ya, Saudara Zafir, saya menggalakkan teman-teman, sahabat-sahabat semua. Sebelum kita tidur, kita berdoa kepada Allah SWT, mohon keampunan darinya, dan kita ampunkanlah dosa mereka-mereka yang buat dosa pada kita. Itu saja. Betul, Saudara Marikan Ketam, berhati-hati. Izrin dia kata itu pantun tu katanya. Memang kita nak bercakap soal pantun hari ni saya. Saudara Ramlah Mat Jadi, Saudara Rahman Ismail, selamat petang. Saya hari ni, kenapa saya nak bercakap soal pantun? Kerana hari ni ada berita dari Melaka. Memanglah pantun ni, saudara, Melaka lah yang paling terror buat pantun, saudara. Saudara Edi Tahir, hidup tak lama. Baru mati semalam, rotek katanya. Edi. Sebab pantun warisan, katanya lah, ya, yang dihasilkan oleh para pelajar sekolah, dipahamkan akan bakal menghiasi 8 pintu masuk utama ke negeri Melaka menjelang sambutan Tahun Melawat Melaka 2024. Demikian menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Dia katanya kesemua pantun yang memenangi pertandingan pantun peringkat sekolah anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Melaka akan disaring dan untuk memilih 8 yang terbaik untuk dipaparkan di pintu masuk ke negeri Melaka. Ya, adalah juga dia punya honorariumnya, ada royaltinya. Seizin itu pantun. Selamat petang Puan Halimah Musroh, Saudara Zafil, Saudara Norali, Saudara Hasan, Saudara Ismail Muhammad. Tajuk petang ni pantun. Kalau saudara pandai pantun, tolong buat pantun, saya boleh buat pantun-pantun pula kita, saudara. Kerana kata Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf, antara pintu masuk adalah di Plaza Tol Aikruh. Kemudian Plaza Tol Simpang 4 dan Plaza Tol Jasin. Itu 3 lah setakat ni yang saya dapat diberitahukan. Jadi pantun-pantun yang terpilih nanti adalah untuk tatapan orang ramai dan juga sebagai pengiktirafan kepada para pelajar yang berjaya menghasilkan pantun-pantun tradisional. Sampai itu, kerajaan negeri akan memperkenalkan inisiatif Satu Kampung Satu Pantun di negeri Melaka, saudara. Kerana mahu menghidupkan budaya berpantun. Melaka ni memang pantun lah, saudara. Dan menurut Yang Berhormat Datuk Seri Rauf, dia kata ialah untuk menggalakkan komuniti di kampung ataupun di taman-taman perumahan untuk warganya mencipta pantun untuk dipaparkan di pintu masuk tempat mereka. Itu katanya selepas dia merasmikan Majlis Aspirasi Anugerah Pendidikan Pertandingan Pantun dan pertandingan melestarikan sejarah untuk sekolah berasrama penuh, berasaskan nama tokoh yang tersohor di Melaka. Melaka banyak sejarahnya, saudara. Sejarah Hang Tuah, sejarah Hang Jebat. Jadi, tambahnya lagi, kerajaan negeri melalui bahagian teknologi komunikasi maklumat sedang membangunkan gerbang pantun Melaka untuk menghimpunkan semua pantun warisan negeri sebut. Macam saya kata tadi, saudara, Melaka adalah negeri yang kaya dengan pantun. Dondang Sayang, saudara, mesti dia punya bait-bait dalam lagu Dondang Sayang mestilah pantun, saudara. Jadi, begitu juga kata Datuk Seri Rauf, nama-nama tokoh sejarah yang diabadikan nanti adalah sebagai
ataupun diberi nama sebagai sekolah akan diwartakan demi untuk menghargai nilai dan budaya tokoh terbabit dalam sejarah negeri. Kajian daripada Jabatan Pendidikan Negeri telah pun dapat dizahirkan menerusi pertandingan melestarikan sejarah sekolah berasaskan nama tokoh tersohor yang membabitkan sejumlah 43 buah sekolah, saudara. Itu adalah antara usaha murni yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Melaka untuk meningkatkan, saudara, untuk meningkatkan budaya kita. Orang Melayu ni budayanya berpantun, tapi sebenarnya, saudara, pantun ni juga cukup popular di negeri Belanda, saudara. Kalau saudara bertandang ke Belanda, memang orang Belanda pun pandai berpantun. Mungkin kerana mereka pernah menjajah negara Indonesia dan budaya itu dibawa balik ke negara mereka di Belgium. Mereka warganya kadang-kadang ramai yang boleh berbahasa Melayu. Saya pernah terkena, saudara. Waktu saya pergi bertandang ke kota Paris. Jadi di Paris, saudara, mereka cintakan bahasa mereka. Kalau kita tak boleh berbahasa Perancis, susah juga nak berkomunikasi sebab pelayan-pelayan kedai, saudara. Kalau kita kata bercakap Inggeris, boleh buat tak layan je. Jadi ada satu, saya waktu saya minum dekat kafe tu, saudara, saya nak order minuman. Tapi bila saya bercakap dalam bahasa Inggeris, can I have something, dia buat tak tahu je. Waktu dia bercakap itu, saya pun bersungut dalam hati. Saya mangkuk lah mamat ni. Kita nak buat order pun tak tahu, tak menghormati orang, bersungut dalam bahasa Melayu, saudara. Dan dia pun tak berapa dengar lagi. Tapi jiran saya di meja sebelah tu, dia boleh bahasa Melayu. Dia bercakap, saudara perlu ingat, saudara berada di negeri Perancis. Warga Perancis mencintai bahasa Perancis. Tapi percayalah, katanya. Percayalah. Sebentar lagi kalau saudara bertutur dalam bahasa ibunda saudara, dia akan melayaninya. Saya pun diam lah. Kemudian dia lalu tu, woi, mangkuk, cepat sikit, aku nak makan ni. Dia datang, barulah dia bercakap dalam bahasa Inggeris. Artinya mereka mengutamakan bahasa. Saudara, bahasa menunjukkan bangsa, saudara. Dia saudara Muhammad Zul Ahmad, saudara Azlin Abdullah, dia Tangkak, dia kata Tangkak Mendong. Saudara Muhammad Zul Ahmad, Melaka dah banyak perubahan dari segi kemajuannya, alhamdulillah. Jadi Tahir dia kata 2-3 kucing berlari sampai sekarang tak balik lagi. Itu pantun-pantun jenaka Eddie Tahir, saudara. Sebenarnya, saudara, bila kita bercakap soal pantun, saya masih ingat dulu, saudara, di sekolah saya dulu-dululah, kita sekolah dulu sering kali menganjurkan pertandingan berbalas pantun. Saya adalah antara peserta. Banyak juga dapat hadiah, saudara. Mula-mula peringkat sekolah, kemudian peringkat daerah, kemudian peringkat negeri, saudara. Itu pun waktu saya belajar sekolah menengah lah, saudara. Balas pantun, pertandingan balas pantun. Dan kerana waktu dulu di kampung saya tu ada dipanggil Pesta Laut Lumut. Pesta Laut Lumut ni memang ramai orang mengunjung. Beribu-ribu orang datang berkunjung. Siangnya diadakan pertandingan bot laju, pertandingan berkayu sampan, pertandingan berenang, merentasi Sungai Dinding, saudara. Daripada ini Damai Laut menuju ke Lumut, ramai bergenang, dan bot laju siang. Ada juga, tapi tak adalah pertandingan bola sepak, tak ada, saudara. Pertandingan-pertandingan yang berasaskan ini laut, sukan laut, berlayar, kayu sampan seorang, kayu sampan 2 orang. Selalunya peserta Allahyarham, saya panggil Anjang Sahrum. Memang tiap-tiap tahun lah. Kalau Pesta Laut Lumut tu, saudara, dia lah yang mengunggulinya. Memang dia punya badannya bertegak bila dia berkayu sampan tu. Sambil dia berkayu tu, dia berpantun. Dan, saudara, waktu malam, selalunya waktu malam ada pertandingan Ratu Kebaya, saudara. Wan M. Bakri, saudara, bangsa Melayu penuh dengan adab sopan seperti perbidalan Melayu. Biar mati anak, jangan mati adat. Itu keadaan, saudara. Cik Siti P, salam. Saudara K. Bakar, siapa kata saya pakat dengan Zahid? Saya ulang. Saudara Kasan bentang bajet untuk disuntik. PMS membentangkan dengan jayanya. Siapa Arif, sejarah politik, Kamal Amir lah orangnya, katanya. Itu pantun Saudara Kasan. Aduh, cantik juga bahasanya. Jadi, saudara, waktu malam selalunya ada pertandingan Ratu Kebaya. Dulu tak adalah pertandingan cantik, tidak, Ratu Kebaya. Dan
untuk waktu-waktu tertentu untuk mengisi, takkanlah sepanjang malam tu saudara. Jadi dalam selama 1 jam dia adakan pertandingan berbalas pantun saudara. Kita pun berbalas-balas pantun lah, selalu daripada kampung Kayan, berbalas pantun dengan orang daripada Segari. Jadi ada pula dia punya hakim-hakimnya. Kalau pantun dia cantik, pembayang maksudnya indah saudara, itulah juaranya dan maksudnya jelas. Contohnya contoh yang dapat kita fikirkan. Hari-hari saya bersiaran, ada kala kena marah. Anda semua tak ada kesian. Pada saya semakin parah. Parah ni kena. Jadi itulah antara contoh-contoh pantun. Dia pembayang 2 rangkap, maksudnya 2 rangkap. Kadang-kadang kita gunakan imbalannya, bunga. Kuntum seroja indah di dahan, dipetik oleh gadis Melayu. Mana hati tidak akan tahan untuk mengungkap I love you. Katakan itu lebih antaranya saudara. Tahniah Sabri dan Ardini Lucy, selamat pengantin baru. Saudara Ramli Rasul. Ni cengkerik rimba, dia kata selamat petang, tukarkan jawatan Menteri Ekonomi. Itu malam saudara, nak bercakap soal ini malam. Ya, saudara Syarul Raini, begitu juga Abdul Majid, saudara Kasan. Pantun Baba Kimtik memang terkenal. Dia bukan Baba Kimtik pantun, tapi dia punya dondang sayang. Bila dia menyanyikan lagu dondang sayang tu, rimanya saudara, rima dan juga lagunya tu, cara menyanyi tu kadang-kadang kita tengok macam sumbang, tapi begitulah. Bunga emas 3, 4. Dia tak ada mendayu-dayu. Kalau lagu dondang sayang ni sepatutnya mendayu-dayu. Tapi Baba Kimtik dia menyanyi, dia penghujung patah pantun tu sama pembayang ataupun asalnya, dia pendek. Jatuh sebiji di atas peti. Jangan selalu kita mengumpat. Apa yang ada simpan di hati. Itu cara Baba Kimtik. Dia bukan Melayu, dia Baba saudara. Dia saudara Juragan Gemilang pantun Pak Nazir lama tak muncul. Yalah, dia dah berehat dulu. Biarlah dulu saudara. Sebab dia usia dia sekarang ni 80 tahun saudara. Biarlah dia berehat, habis cuti. Nanti kalau dia segar balik, ada ideanya. Lama dia berpantun dengan kita saudara. Ada lebih kurang 1000 lebih koleksi pantun-pantunnya. Saudara Budin Pasarat dalam sungai berdayung sampan. Apa lagi? Lebat bunga pepohon sena. Walaupun berbagai bantuan kerajaan, salurkan, masihkah rakyat memperlekehkannya? Jadi saudara Rabudin Pasarat itu sebenarnya pantun saudara tu, dia sebenarnya 4 patah perkataan je sebenarnya. Walaupun berbagai bantuan kerajaan, cukup. Tak payah salurkan. Dia begitu, pendek-pendek. Tapi bila saya sebut walaupun berbagai bantuan kerajaan salurkan, dia sangka sikit saja. Itu dia sebut pantun lah, setahu saya. Saudara Edi Tahir, Alibaba bukan Melayu. Ramai orang Melayu dari Alibaba ini. Dan dulu, kalau saudara ingat, tiap-tiap minggu melalui radio Malaysia, RTM saudara, dia akan mengadakan siri berbalas pantun. Berbalas pantun, hostnya adalah Datuk Chuari Slamat. Orang yang seusia dengan saya mesti ingat tu saudara. Seronok kita dengar. Kadang-kadang pasukannya daripada Jabatan Bomba, dia akan menceritakanlah. Kemudian ada satu pasukan lagi tu mungkin daripada Kementerian Kesihatan. Mereka berbalas pantun lah. Mula-mula Jabatan Kesihatan jual pantun. Kemudian bila dijual mesti dibeli. Dan pantun-pantun itu selalunya secara spontan. Bukan senang saja, kadang-kadang kita nak membuat dia punya rima-rima. Pantun, pembayang maksud. Tapi pantun yang cantik saja, kalau dia dapat menggarapkan tentang alam. Saat awan disapu mega. Itu 4 perkataan ada. Saat awan disapu mega, bulan terang hilang sementara. Bukan jiwa tiada berharga, tetapi hati sudah pun tergoda. Dia A, I, U. Gitulah kan saudara. Saya duduk. Jadi begitulah saudara. Kalau kita mendengar pantun dulu, seronok saudara. Tiap-tiap selalunya pembalas pantun
yang dihostkan oleh Datuk Chori Slamat, selalunya hari Minggu, petang Minggu. Selepas lagu popular minggu ini yang dihostkan oleh Allahyarham Karim Mohamed. Jangan lupa saudara, dulu hari Minggu seronok kita dengar radio. Macam-macam. Radio memainkan peranan. Kita dengar lagu minggu ini, turun naik lah. Minggu ini lagu Jeffrey Dean. Minggu depan pula bertahan. Dua minggu berturut-turut. Lepas naik lagi. Lagu Rayuanku daripada Jeffrey Dean masih lagi kekal di tangga pertama. 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Tapi masuk 6 minggu, setara nampak gayanya lagu Jeffrey Dean, Rayuanku sudah pun turun satu anak tangga. Tempat beliau digantikan oleh penyanyi Ismail Harun dengan lagunya Reben Biru. Wow, dipasanglah lagu tu. Kita pun dengar seronok, saudara. Itu apa ini jurebahnya Allahyarham Abang Karim Mohamed, saudara. Cara dia mengolah. Radio Klasik ada ruang pantun setiap Isnin dan Khamis jam 9 pagi. Ya, dah boleh pasang. Mungkinlah saya pun lama tak dengar radio radio Klasik, saudara. Tapi dulu radio Malaysia, rangkaian nasional yang dihostkan oleh Datuk Chori Slamat. Seronok, saudara. Kita mendengar cerita Kementerian Pendidikan punya wakil daripada Kementerian Pendidikan, wakil daripada sekolah, wakil daripada pejabat kesihatan. Wah, seronok, saudara. Dan mereka berbalah-balah pantun. Orang menjual, ada yang membeli. Tapi pantun-pantun adalah medium orang Melayu, Wan Bakri, menyampaikan mesej kebaikan pada rakyat. Benar, saudara. Selepas itu, bila kita lihat waktu kempen-kempen politik, Syarani yang pakar buat pantun ni, sahabat kita, Dato' Ahmad Maslan. Macam-macam lah. Ada pantun 4 kerat, ada yang pantun 2 kerat. Jaga-jaga putik layu. Apa-apa, I love you. Sebenarnya, pantun yang 2 kerat ini, saudara, dipopularkan oleh sitkom dalam Pimai-Pimai Tang Tu. Dipopularkan oleh Mak Derih. Mak Derih selalu berpantun 2 kerat. Tapi pantun yang 4 kerat ini adalah pantun yang sungguh indah, saudara. Saudara Nur Hayati datang daripada Kelantan. Orang Kelantan pun pakar pantun, saudara. Dia yang memanglah pantun yang indah tu datang daripada Melaka. Spontan. Kemudian bahasa-bahasa yang indah seingat saya lah, saudara, adalah datang daripada pengkarya-pengkarya pantun dari Kelantan. Sebab itu kalau bila musim berbalah pantun yang dihostkan oleh Chori Slamat, kita dengar kalaulah minggu ini adalah daripada pejabat daerah Kota Baru Kelantan, mestilah pantun yang cantik. Dan selalunya mereka akan menjual pantun, berbalah pantun dengan kaki tangan pejabat daerah Ipoh. Ada Ipoh. Orang Perak ni layu, saudara. Perak tak berapa cantik dia punya pantunnya. Saudara Eddie Tahir dulu kata, sekarang radio, dulu Dario. Itu bahasa dulu. Ya, Pak Chu. Salam. Nilai hidup orang semua sedih pasal Palestin, kau kutu asyik politik. Apa hal ni nilai hidup ni? Memanglah saya semalam dah bercakap, bukan saya tak bercakap soal Palestin. Tapi hidup perlu diteruskan. Takkan hari-hari nak sembang Palestin. Sebenarnya, saudara, saya kadang-kadang nak marah juga macam di Palestin tu. Kerana mereka tidak bersatu. Kalaulah seluruh warga Arab, seluruh negara-negara Teluk, mereka bersatu, Palestin kecil sangat, saudara, dikonyok habis begitu saja. Tapi mereka tak pernah bersatu. Memanglah kita menzahirkan keprihatinan kita. Saudara, nilai hidup. Jangan nak marah. Memanglah boleh mengkritik, tak ada masalah. Tapi hidup kita ini penuh dengan warna-warni. Takkan satu saja. Takkan hari-hari daripada pagi cerita pasal Palestin, sampailah tengah malam cerita Palestin. Besok ada lagi cerita. Saya laporan Palestin ada malam nanti jam 9.30 malam. Ada laporan Palestin. Segala perkembangan, berapa orang kena bom, berapa orang mati, ada. Bukan tak ada. Cuma petang ini saya bercerita tentang pantun, tentang budaya kita, warga kita. Dan kita harus menyantuni. Kita harus mempertahankan nilai-nilai murni bangsa kita. Saudara Boleh Pasarat, dulu memang ditunggu-tunggu siaran berbalah di RTM, betul. Puzaya Ismail, selamat petang, saudara. Madam K berbalah pantun RTM dan RTB, Radio Television Brunei. Itu antara 2 negara. Memang seronok dulu saya dengar. Hamas dengan Fatah tak boleh bersatu ke? Ini masalah sebenarnya, saudara. Sebab ini masalah sebenarnya di tanah Arab dalam satu negara. Itu negara di bumi Palestin sendiri,
Hamas dengan Fatah pun tak bersatu. Malahan Yasir Arafat pun mereka bunuh. Ini keadaan, saudara. Sebab itu, kalau kita melihat dari sejarahnya, saya bukan nak marah, tidak, saudara. Kalau kita lihat dari sejarahnya, memang orang Palestin ni kadang-kadang tak menentu. Mereka, Nabi pun dia bunuh. Dan sebab itu, kalau saya tak adalah ustaz, saudara, kadang-kadang saya mikir dari segi logika akal saya. Semua Nabi turun daripada Palestin kecuali Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam datang dari syurga. Nabi Muhammad SAW daripada Mekah. Sama ada Nabi Ibrahim dari Palestin. Dan warga Palestin ni kasar-kasar sebenarnya orang ni. Cuma kita marah apabila Yahudi ini dibawa masuk oleh negara kuasa barat. Apabila berlakunya peperangan dunia tamat, dunia kedua, dunia pertama dulu, ini kita melihat bagaimana Rothschild. Mereka adalah antara orang yang mahu mengongkong dunia dalam apa dia panggil New World Order dan sebagainya, saudara. Sebenarnya Hitler dah tunjuk. Hitler tu dah tunjuk, sebab itu dia ada melakukan macam dia kata pembunuhan. 1,000 orang dia bunuh. Dikurungnya dalam satu dewan tu, pernah ditembak dengan gas beracun. Mati. Dan bila orang bertanya dengan dia, kenapa kamu bunuh? Dia kata, ada juga yang masih hidup, aku biarkan. Supaya paling tidak, dia kata, dunia akan tahu bahawa perbuatan tindakan aku itu adalah benar, katanya. Sebab dia meninggalkan Sakit Baki Yahudi. Saudara tak tahu, saudara. Kalau saudara pergi ke kota London, saudara, dia dekat dengan Mills on the Hill, sama tempat. Saya pergi main golf dekat kawasan itu, Mills on the Hill. Itu satu kawasan penempatan. Di situ memang semua warganya datang daripada warga orang Yahudi. Situ juga ada Bank of Israel, Jewish Bank, dan penduduk-penduduk di kampung sebut, saudara, desa. Ini dipanggil Mills on the Hill di London, saudara. Dia tak ada gunakan kereta yang dibuat daripada Jerman. Sebab mereka menyemai kebencian. Mereka lah. Kalau kereta macam Mercedes ke, BMW ke, yang dihasilkan dari Stuttgart, Jerman, mereka tak pakai. Jadi kalau kita tengok halaman rumah kereta dia tu, dalam garaj kereta mereka, semua dia pakai kereta Peugeot, kereta Volkswagen, atau kereta Volvo yang tidak dihasilkan oleh negara Jerman. Sebab mereka begitu kadang bertendam. Manusia yang cukup penendam adalah Yahudi. Sebab itu mungkinlah agaknya. Saya bukan pakar, saudara. Saya tak adalah dalil-dalil. Tapi sebab itu, Nabi Muhammad SAW pun berpesan jangan kita berbaik dengan Yahudi. Tapi janganlah kita menghina mereka atau menekan mereka. Jangan lupa ada peristiwa yang saya dengar. Saya ustaz-ustaz berceramah di masjid. Peristiwa macam mana seorang wanita yang buta, tapi kerjanya hari-hari memaki hamun baginda Rasulullah SAW di pasar Madinah. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, walaupun dirinya dihamput, dimaki hamun oleh wanita itu, dia tetap menyuapkan roti sebab dia buta. Sehinggalah baginda Rasulullah SAW wafat. Dan apabila baginda wafat, maka Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq, itu bapa mertua pada baginda Rasulullah, bertanya pada anak dia, Siti Aisyah, ya Aisyah, aku ingin bertanya pada kamu, apa lagi perkara yang belum aku lakukan, yang diwasiatkan, yang disabdakan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Semua aku dah buat. Tapi Bonda Aisyah, dia kata ada satu lagi ayahanda. Apa dia? Di pasar, dekat di Madinah ada satu pasar, dia kata di situ ada satu wanita Yahudi, dia akan maki Rasulullah. Tapi baginda Rasulullah sentiasa menyuapkan roti di mulutnya. Jadi Abu Bakar Siddiq dia pergi ke pasar tu, dia tengok. Memang ternyata, saudara, satu wanita Yahudi tu, ke lain tak ada. Bodohnya orang yang Madinah ni, percayalah dengan Muhammad dan sebagainya, macam-macam lah, saudara. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ambil roti, suap. Kali pertama dia suap, dia makan. Kedua dia makan. Masuk ketiga suapan itu, dia tepis terus. Ini pun sama lah juga, dia kata. Yang selalu suap aku roti tu lembut, sedap, nyaman, dan tangan menjawab itu dengan penuh tertib. Di situlah khabar ceritanya lah, saudara. Berhamburanlah air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, ibu, sebenarnya orang yang ibu maki tadi dan ibu maki saban hari, orang itulah yang menyuapkan
roti yang ibu kata lembut, yang ibu kata sedap, tertibnya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Saya bukan, kata. Saya bukan orangnya. Di situlah timbul kesalahan. Dan ertinya saudara, kalau kita ambil dari segi moral of the story, ertinya saudara, orang Yahudi ni buta pun maki orang. Tapi baginda Rasulullah SAW menyantuni. Dan kita ni, saya fikirlah soal Yahudi, apa yang berlaku di bumi Palestin itu, memang itu kezaliman. Saya melihat, bukan saya tak melihat saudara. Gambar-gambar yang dikirimkan, rumah hancur. Dan saya terfikir, apa nak jadi kalau itu berlaku pada kita? Kita bersyukurlah saudara. Jadi jangan nak marah kerana saya tak cerita pasal apa yang berlaku di Palestin saudara. Soal Hamas dengan Fatah ni memang dari dulu lagi. Malahan pemimpin mereka saling bermusuhan. Yang perebutan mereka lah kuasa. Mereka juga berebut kuasa. Saudara Hafizan, apa khabar? Saudara Madam K, dia kata balas pantun RTM dan Radio TV di Brunei. Jadi saudara, dalam suasana keharmonian kita hari ini, saya minta, kalau boleh, sebab itu saya selalu, saudara Jenuh, saya selalu berpesan pada anda semua. Jangan kita wujudkan sengketa. Wujudkan perdamaian. Apa artinya kita maki-maki orang, kita kutuk orang itu, kita kutuk orang ini. Tidak ke mana pun. Gunakanlah media yang kita ada, itu media sosial ini saudara, untuk kita menyantun sesama insan. Itu bagi saya lebih mulia saudara. Bila saudara maki saya, apa saudara dapat? Bila saudara kata saya ni pun sama juga, buka mulut aja bohong. Masa bila saya berbohong? Apakah saya bercerita soal pantun ini, saya berbohong? Apakah saya berusaha untuk menyemai kecintaan kita pada budaya kita? Apakah itu satu pembohongan? Itu yang paling penting saya. Ya, saudara Azhar Samsudin. Bagi saya melihat bahawa dalam suasana hari ini, kita mesti tanamkan lagi budaya kita, cintakan bangsa kita, cintakan budaya kita, cintakan bahasa kita, dan amalan warga kita terdahulu. Antaranya, berpantun. Orang Melayu ni saudara, kalau dia menegur pun dengan pantun, dengan bidalan. Dia tak ada menegur direct saudara. Tapi hari ini kadang-kadang rosak sebab budaya itu dah teruk. Tapi kenapa tidak ditegur dengan pantun? Carilah jalan supaya kita kayakan diri dengan pantun. Sebab itu saya menyambut kenyataan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Rauf selaku Ketua Menteri Melaka mewujudkan pantun-pantun terpilih untuk dipamerkan di pintu-pintu masuk ke negeri Melaka. Melaka saudara memang terkenal dengan pantun. Saudara, kalau kita tonton filem Hang Tuah pun, bagaimana Hang Tuah lakonan Allahyarham P. Ramlee, saudara, dia berpantun. Kita Melayu kita ni kena pertahankan. Jangan kita biarkan semua budaya-budaya kita yang murni itu terhakis begitu saja. Ingat saudara, betul saudara Pak Chu, kita tunggu live lah waktu malam nak cerita politik. Siang ni kita santai-santai. Kita berbicara soal santai-santai, kita cerita pasal pantun. Saya cerita pantun sebab apa? Saya agak terkesan apabila melihat murninya kerajaan negeri Melaka mau mewujudkan mereka pemenang-pemenang yang berjaya memenangi pertandingan pantun. Jadi pantun-pantun yang dihasilkan oleh mereka diletakkan di pintu-pintu masuk ke kota Melaka. Ini satu bagi saya. Saudara jangan lupa saudara, antara sifat orang Quraisy yang dulu sebelum berkembangnya Islam, saudara, zaman-zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai baginda Rasulullah, saudara, sekitar kota Mekah itu mereka bersyair. Mereka suka pada syair, pantun, dan syair-syair yang indah-indah itu diletakkan di pintu-pintu dinding sekitar Kaabah. Jangan lupa saya. Jadi saya melihat itu budaya sebenarnya. Budaya orang Quraisy ni, orang Arab ni, orang Arab sebelah mana Mekah, saudara, mereka suka bersyair. Ini yang saya faham, yang saya dengar. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita betul-betul menatap ayat suci Al-Quran pun, dia macam berirama, saudara. Iramanya rima depan akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat Quran pun rimanya saudara penghujungnya. Jadi apa salahnya kalau kita dapat mengkayakan? Saudara, saya nak hafal Quran tidaklah saudara. Ada beberapa ayat yang saya dengar, yang saya baca,
Macam qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dia rima. Jadi itu budaya warga masyarakat di sekitar kota Mekah. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab adalah antara juara mendengar bab sirah yang saya baca lah saudara. Dia juara dalam mewujudkan syair, pantun. Itu merupakan luahan hati kita. Apa salahnya saudara? Saudara Hafizan, saudara Puan Salamah Sibu, apa khabar? Abdul Hamid, maki ke fitnah ke, semua bekal tu untuk dibawa ke sana. Jangan sampai muflis dah lah. Betul saudara. Saya bersetuju dengan saudara Abdul Hamid. Saya selalu berdoa pada Allah SWT. Tak apalah saudara, kita hidup di dunia ini tidaklah kaya raya, senang lenang, asalkan kita tidak muflis di sana. Selalu saya menggambarkan, ini orang kata tak baik. Tapi bagi saya bagi mudah. Saya selalu cerita dengan cucu saya, anak-anak saya kata, paling tidak saya akan mencari usaha supaya papa punya kredit kad. Umpama kredit kad lah saudara, kredit kad papa penuh. Tapi di sana nanti jolok saja. Tapi kalau kredit kad tu kosong, kita akan jadi muflis. Alangkah malangnya kalau kita di sana nanti berada dalam muflis, sudahlah kita dihukum dan sebagainya. Dan saudara, antara sikap yang terbaik, kita berbicara, kita menggunakan pantun, kita menyindir menggunakan pantun. Kan baik. Puan Syarifah Syed Ismail, Saudara Azrul Jalil dia kata, kelepit lebih. Siapa yang kelepit dia? Saudara Ahmad Tarmizi, betul. Kedamaian itulah yang terbaik. Kita mencari kedamaian. Ya, Saudara Hafizan, Saudara Yani. Dalam hidup saya ni, saya selalu berpesan pada teman-teman. Apa salahnya kita mencari kedamaian? Dan kedamaian itu, saudara, nilainya terlalu tinggi. Dan tak susah. Kedamaian, keikhlasan, tidak boleh dijual beli. Itu hadir daripada hati yang dalam. Saudara, kalau saudara melihat satu perkara itu dengan pandangan yang negatif, maka negatiflah jadinya. Tapi kalau saudara melihat dengan pandangan yang positif, maka positiflah. Saudara Garuda kubur, pantun, okey. Juara ayat Quran bukan setakat budaya je. Ayat tu wujudkan amalan hidup, membaca. Tapi pantun, tak apalah kosong. Bagi saya lah, jangan kita samakan. Kalau kita boleh mencipta pantun, boleh cipta Quran, tak boleh, saudara. Ayat-ayat suci Al-Quran turun daripada Allah SWT, saudara. Tak mampu kita manusia ni. Tak mampu. Jangan cuba-cuba, saudara. Sebab itu ada ayat yang saya kefahaman, tak tahulah ayat berapa, tapi kefahaman saya, apabila Allah mencabar para penyair-penyair di seri kota Mekah, kalau kamu betul hebat, kamu buatlah satu helai Quran, sehelai saja cukuplah. Kamu ambillah satu lautan pun, kalam kamu tidak dapat, kamu tidak mampu menciptanya. Saudara, itu gambarannya yang saya dengar. Begitulah hebatnya. Sebab kalau benda datang daripada Allah SWT, segala-galanya adalah sempurna. Sama ada dia baik, sempurnalah segala-galanya. Kalau tak baik pun sempurna, saudara. Sebab itu kalau kita menerima anugerah ilahi dengan kesenangan, dengan keseronokan, paling penting, saudara, kita bersyukur. Kalau kita ditimpa musibah, juga kita harus sabar dan tabah. Mudah saja, saudara, dalam hidup ini. Dan kita mencari kehidupan ini, cari kedamaian. Selama ini yang ku cari ini adalah kedamaian. Mak kata Tun Abdullah Badawi, yang ku cari adalah kedamaian yang hakiki. Kita sama-sama bongkar kitab Nabi. Sedap bahasa gitu, saudara. Apa salahnya? Saudara Ahmad Tarmizi, betul, saudara, kedamaian itu yang terbaik. So, Asbah Atan dia kata, selamat petang, saudara. Dari Melaka. Asbah dari Melaka. Seronok lah Puan Asbah ni. Dia dari Melaka. Orang Melaka memang pandai pantun. Tambah-tambah lagi, kalau malam-malam ada Cak Kuncak. Cak Kuncak, saudara, ada tarian. Donang Sayang. Dan juga joget. Joget Melaka. Dulu, saudara, saya ingat lagi. Kalau di Melaka dulu, masa pesta bulan Safar. Sekarang tak ada dah. Dulu Safar, mungkin besok kalau boleh cerita, kita cerita juga Safar. Mandi Safar ni, saudara, ada pesta. Tempatnya lah dulu dipanggil Tanjung Keling. Tapi kerana warga India marah menggunakan tempat dipanggil Tanjung Keling, ditukarlah. Apa nama tempat saya tak tahu dah sekarang. Tapi di situlah dulu pesta Mandi Sapa sepanjang-panjang pantai Kundu, tak silap saya. Saudara, memang ramai orang, beribu orang datang tengok.
Dan datang bukan apa, hanya sekadar duduk tepi pantai, berkelah, tapi berjualan dan sebagainya. Seronoklah zaman dulu, saudara. Sekarang dah tak ada lah semua tu. Mungkin zaman sudah berubah. Mungkin, saudara. Tapi kalau boleh, kalau kita dapat mewujudkan kembali fiesta pantun, adanya balik fiesta di pesisiran pantai, kenapa tidak kita bercanda di tepian pantai. Jumpa lagi hingga besok, saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbahagia. Terima kasih.